Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak bercerita tentang sepasang kekasih yang menjadi perompak dan pembunuh yang sangat terkenal dalam sejarah Amerika Syarikat. Jadi kalau korang nak tahu ceritanya daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Korang juga boleh subscribe channel Abang kalau korang berminat, kerana ia menjadi motivasi untuk Abang cerita pada korang semua cerita-cerita menarik. Pasangan yang Abang maksudkan adalah bernama Bonnie and Clyde. Jadi sebelum lanjut kepada cerita yang lebih panjang, Abang akan cerita dekat korang kisah hidup Bonnie dan Clyde dulu dan macam mana diorang berjumpa. Bonnie atau nama sebenarnya adalah Bonnie Parker, lahir pada 1910 di Texas, Amerika Syarikat. Dia anak kedua daripada 3 adik-beradik. Ayahnya bernama Charles dan ibunya bernama Emma. Tapi malangnya pada berumur 4 tahun, Bonnie waktu berumur 4 tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Selepas ayahnya meninggal dunia, Puan Emma membawa anak-anaknya semua tinggal di rumah ladang milik mak ayahnya di Dallas, Amerika Syarikat. Jadi tumbuhlah Bonnie menjadi anak ladang. Tapi kena Abang ingatkan, pada waktu tu Amerika Syarikat sangat-sangat miskin. Ramai orang tak ada kerja, susah makan. Jadi walaupun diorang ni bekerja di ladang, tapi hasil ladang tak berjaya nak dijual. Jadi hidup diorang sangat-sangatlah miskin pada waktu tu. Pada berumur 15 tahun, iaitu masih sekolah lagi, Bonnie telah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Roy Thornton. Disebabkan ini adalah cinta pertama, akhirnya diorang pun kahwin. Diorang kahwin pada 25 hari bulan 9, 1926. Tapi perkahwinan tu tidak bertahan lama kerana akhirnya Bonnie tahu Roy ni pekerjaannya adalah penjenayah, dia suka merompak. Jadi pada satu hari, Roy kena tangkap. Dan Bonnie rasa sangat kecewa dengan penangkapan tu. So, selepas tu Bonnie mengambil keputusan untuk tinggal berasingan daripada Roy dan pulang ke rumah ibunya di Dallas. Tapi ni tak bermaksud dia orang bercerai, kerana mengikut laporan, Bonnie tetap pakai cincin perkahwinan dengan Roy sehingga akhir hayat dia. Selepas pulang ke rumah ibunya di Dallas, Bonnie ni buat banyak pekerjaan, termasuk menjadi fotografer dan juga kerja dekat kedai makan. Jadi sewaktu kerja dekat kedai makan, dia kenal dengan seseorang kawan baiknya. Kawan baiknya bekerja sebagai seorang polis yang bernama Ted Hinton. Korang kena ingat nama ni kerana ini adalah salah satu watak yang penting dalam hidup Bonnie, Ted Hinton. Okey, Abang dah cerita tentang kisah latar belakang Bonnie. Sekarang Abang nak cerita pasal kisah latar belakang Clyde Barrow. Nama penuh Clyde adalah Clyde Barrow, lahir pada 1909 di Texas, Amerika Syarikat, dan dia adalah anak kelima daripada 7 orang adik-beradik. Ayahnya bernama Henry dan ibunya bernama Talita. Malangnya hidup keluarga ni sangat-sangatlah miskin, sampai makan pun susah. Kerja tak ada, tempat tinggal tak ada. Korang nak tahu, diorang ni sekeluarga tinggal dalam wagon ataupun dalam lori. Lepas tu diorang kumpul duit sikit-sikit, diorang beli kemah, bukan rumah kemah, nak menunjukkan betapa miskinnya rakyat Amerika pada waktu tu. Disebabkan tekanan hidup yang sangat-sangat teruk, pada umur 17 tahun Clyde telah melakukan satu jenayah. Ini dikira jenayah pertama dia lah. Dia curi kereta dan ditangkap. Dia curi kereta tu, dia sewa kereta, lepas tu dia tak pulang kereta tu, lepas tu dia pergi jual kereta tu pada orang lain. Tapi benda ni diketahui polis, akhirnya dia ditangkap. Itu adalah jenayah dia yang pertama. Dia buat ni semata-mata untuk makan je, bukan untuk kaya pun. Selepas tu dia buat jenayah yang kedua, iaitu dia dengan abang dia Buck pergi curi satu lori yang penuh dengan ayam Turki. Semata-mata nak jual ayam tu dan duitnya diorang nak beli makanan. Diorang buat macam ni sebab terdesak dengan kesempitan hidup yang sangat teruk. Pada 5 hari bulan 1 1930 adalah tarikh keramat di mana Clyde berjumpa dengan Bonnie. Ceritanya macam ni. Clyde pergi rumah kawan perempuan dia hanya untuk berborak-borak. Tapi bila dia sampai rumah kawan dia, dia terserempak dekat dapur kawan dia tu dengan seorang perempuan yang cantik. Dan diorang pun borak-borak lah.
Diorang berkenal-kenal dan baru tahu nama perempuan tu adalah Bonnie. Jadi sejak daripada tu diorang berkawan baik dan akhirnya bercinta. Waktu ni Clyde berumur 20 tahun dan Bonnie berumur 19 tahun. Kira pasangan muda yang bercinta lah ni, tengah hangat-hangat. Tapi malangnya Bonnie tak tahu sebenarnya Clyde ni dah 2-3 kali masuk dalam lokap buat jenayah. Kalau dia tahu memang mampus dia tak nak, sebab bekas suami dia dulu memang penjenayah juga, mengompak-mengompak juga. Tapi semuanya terbongkar pada 1930 sewaktu Clyde berumur 21 tahun. Waktu ni Clyde ditangkap kerana telah mencuri kereta. Clyde telah dimasukkan ke dalam penjara, salah satu penjara yang sangat ketat di Amerika Syarikat, iaitu Eastern Prison Farm. Jadi sewaktu kat penjara ni, Clyde ni selalu dibuli, dan untuk mengurangkan tekanan Clyde, Bonnie selalu datang untuk memberi semangat. Tapi disebabkan terlalu sayang cinta punya pasal, Bonnie setiap kali pergi melawat Clyde, dia akan bawa senjata. Dia akan bagi pada Clyde dengan harapan Clyde gunakan senjata untuk meloloskan diri. Dan akhirnya Clyde berjaya keluar daripada penjara tu, walaupun penjara tu sangat ketat. Tapi dia keluar sekejap aja. Selepas tu dia ditangkap balik, masuk dalam penjara balik. Sewaktu di dalam penjara, Clyde mengalami peristiwa-peristiwa buruk, antaranya diganggu secara seksual, dipukul, dijadikan budak suruhan. Peristiwa ni memberi impak negatif kepada jiwa Clyde. Sepanjang tempoh di dalam penjara, Clyde beberapa kali cuba untuk melarikan diri, tapi tak berjaya. Akhirnya, Clyde terfikir satu idea. Dia memotong beberapa jari kaki, lepas tu dia report pada warden bawa dia pergi hospital. Sampai dekat hospital, dia cuba melarikan diri, tapi pada waktu tu, Clyde telah dianggap sebagai orang cacat. Jadi belum sempat dia melarikan diri, Clyde telah mendapat pengecualian oleh pihak mahkamah. Kiranya dia dah dikira cacat dan tak mungkinlah akan buat jenayah lagi, dan akhirnya dilepaskan. Clyde telah dilepaskan pada 2 hari bulan 2 tahun 1932. Selepas keluar daripada penjara, Clyde telah menubuhkan satu grup yang namanya Barrow Group yang dianggotai oleh kawan-kawan dia. Dia tubuhkan grup ni semata-mata dia nak pergi merompak. Merompak bank, merompak kedai-kedai besar. Pada mulanya, Bonnie tak ada dalam grup ni. Tapi disebabkan Clyde pujuk Bonnie masuk dalam grup ni, grup rompakan ni, demi cintanya kepada Clyde. Jadi, Barrow Group ni terkenal kerana melakukan banyak jenayah rompakan, tapi diorang taklah sampai membunuh. Diorang hanya merompak. Jadi disebabkan diorang hanya merompak dengan keadaan ekonomi Amerika Syarikat yang sangat teruk waktu tu, jadi orang ramai taklah begitu risau sangat. Pada 19 hari bulan 4 1932, sekali lagi Clyde telah ditangkap. Tapi kali ini situasi berbeza. Clyde bukanlah anak remaja kecil yang senang dibuli. Clyde ditangkap, dimasukkan dalam penjara dan dia jadi otai dalam penjara. Dalam penjara waktu tu dia dikenali sebagai seorang perompak terkenal, dan juga dia telah menjalinkan hubungan baik dengan ketua-ketua gangster dalam penjara. Dan akhirnya Clyde dilepaskan kerana tak cukup bukti. Tapi sewaktu dilepaskan, dia dah buat hubungan baik dengan ketua-ketua gangster dalam penjara. Jadi diorang telah buat satu pakatan, iaitu Clyde bila keluar nanti akan cari senjata dan supply senjata ni semua ke dalam penjara, supaya ketua-ketua gangster dalam penjara tu boleh buat rusuhan besar-besaran. Demi mencapai cita-citanya, Clyde telah melakukan beberapa kali siri rompakan bank. Dan akhirnya dia berjaya supply senjata-senjata ni ke dalam penjara untuk digunakan oleh ketua-ketua gangster ni. Disebabkan itu, ekonomi Clyde dan Bonnie ni dan grup Barrow ni sangat-sangat bagus, sebab banyak buat rompakan kan. Jadi diorang beli senjata yang bagus, diorang beli kenderaan, kereta yang bagus. Jadi dengan senjata dan kereta yang bagus, diorang boleh bergerak dari satu negeri ke satu negeri.
Masalahnya aktiviti diorang ni susah nak dikesan sebabnya dulu dekat Amerika Syarikat ada undang-undang tau, kalau kita buat jenayah kat negeri A dan kita lari kat negeri B, kita tak akan ditangkap sebab itu kawasan yang berlainan. Jadi pihak polis yang berlainan. Jadi selamatlah dia orang semua. Pada 30 hari bulan 4, 1932 berlaku sesuatu yang sangat mengejutkan, iaitu sewaktu mereka merompak satu kedai, salah seorang daripada ahli telah terbunuh tuan kedai. Lepas tu ada pula saksi, iaitu isteri tuan kedai. Isteri tuan kedai tu cakap dengan polis yang bunuh suami dia adalah Clyde. Tapi Clyde sebenarnya tak bunuh tuan kedai kerana Clyde waktu tu sedang memandu kereta. Dikira-kira dia kena fitnah dengan ahli grup sendirilah. Akhirnya Clyde sekali lagi dimasukkan dalam penjara, tapi disebabkan tak cukup bukti, dia dilepaskan lagi. Memang ini ikatan cinta sejati Clyde dengan Bonnie ni, dengan grup Barrow ni. Kira nasib lah tu. Peristiwa ini dianggap penting kerana inilah permulaan grup Barrow telah membunuh orang. Pada 5 hari bulan 8, 1932, kumpulan Barrow telah melakukan pembunuhan yang kedua. Ceritanya macam ni. Sewaktu grup ni, sebab dia dah merompak dekat negeri A, dia pergi negeri B. Sampai dekat negeri B, dia orang minum-minum dekat bar pula. Tapi ada undang-undang. Kalau tak silap abang dekat Oklahoma. Kawasan tu kat Oklahoma. Jadi sewaktu dia orang minum-minum dekat bar, ada polis datang. Polis nak tahan dia orang sebab waktu tu undang-undang di Oklahoma tak boleh mabuk. Jadi sebabkan dia terlalu marah lah sebab polis nak tangkap dia, dia pun tembak polis tu. Dah, polis tu mati. Ini adalah kematian yang kedua. Disebabkan kematian yang kedua ni, keadaan Amerika Syarikat dah kecoh. Sebab sebelum ni kumpulan Barrow ni tak bunuh orang, tapi ini dah 2 kali bunuh orang. Maksudnya diorang ni dah mula bertindak agresif, dan hal ini sangat menakutkan orang Amerika Syarikat waktu tu. Sejak tu, setiap kali diorang merompak, diorang mesti membunuh. So, orang ramai dah mula takut dengan kumpulan Barrow. Pada 22 hari bulan 3, 1933, berlaku satu peristiwa penting, iaitu abang dan kakak ipar Clyde datang jumpa Clyde dan Bonnie nak pujuk diorang supaya jangan buat jenayah lagi. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Abang dan kakak ipar Clyde menyertai kumpulan Barrow. Diorang meneruskan aktiviti merompak dengan sangat-sangat cergas, dan diorang tak lupa untuk supply senjata ke dalam penjara. Korang mesti pelik kan, kenapa polis tak boleh tangkap diorang? Ada satu benda yang korang kena tahu. Pada waktu tu, kalau korang nak jadi polis, korang kena beli pistol dengan kereta sendiri. Diorang tak supply benda ni pada polis. Waktu tu gaji polis berapalah sangat. Jadi apalah jenis senjata yang diorang ada, dengan kereta apa, dah lah senjata yang ala-ala, tak laju pula tu. Kalau comparekan dengan kumpulan Barrow ni ada kereta yang sangat laju dan senjata yang sangat canggih waktu tu. Kalau comparekan dengan polis, memang macam langit dengan bumi. Disebabkan itu, polis tak dapat nak mengekang kejadian-kejadian rompakan yang dilakukan oleh kumpulan Barrow. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Pada 23 hari bulan 5, 1934, pada pukul 9 pagi, Bonnie dan Clyde akhirnya ditembak mati. Ceritanya macam ni. Korang ingat tak Ted Hinton, kawan kepada Bonnie? Ted Hinton ni dah jadi polis, dan dia telah diberikan tugas untuk memburu Bonnie dan Clyde. Pada mulanya, Ted ni tak dapat idea macam mana nak tangkap dia diorang. Tapi dia teringat satu peristiwa, iaitu setiap kali Bonnie dengan Clyde melakukan siri rompakan, dah habis merompak, diorang akan balik ke kampung untuk menjenguk saudara mara dan memberikan duit. Membahagi-bahagikan harta lah. Jadi, Ted Hinton gunakan idea ini untuk memerangkap Bonnie dengan Clyde. Jadi Ted Hinton ni buatlah satu grup yang dianggotai oleh 6 orang polis. Diorang tunggu dekat jalan kampung menghala ke kampung Clyde dan Bonnie. Lepas tu dia letakkan seorang pakcik di tepi jalan dengan kereta yang rosak.
Tunggulah diorang beramai-ramai kat situ. Diorang yakin Clyde dengan Bonnie akan lalu jalan tu sebab diorang baru lepas melakukan rompakan. Sangkaan Ted Hinton tepat. Pada pukul 9 pagi, kereta Bonnie dengan Clyde lalu di jalan itu. Dan sesampainya dekat kereta yang rosak tu, Clyde memberhentikan kereta dengan niat untuk bertanya khabar dan juga tolong pakcik tu betulkan kereta. Belum sempat Clyde dengan Bonnie turun daripada kereta, polis dah mengelilingi kereta diorang dengan senapang dan juga pistol. Dan tak sempat buat apa-apa, Clyde dengan Bonnie telah ditembak mati dengan lebih 100 das tembakan. Dengan kematian Clyde dan Bonnie, akhirnya terkuburlah kumpulan Barrow. Peristiwa ini dianggap sangat bersejarah dalam sejarah Amerika Syarikat kerana belum pernah ada berlaku sepasang kekasih yang melakukan rompakan bersama grup yang dibuat. Kereta, baju, pistol dan apa jua yang ada sewaktu Clyde dan Bonnie ditembak telah disimpan di dalam muzium di Amerika Syarikat. Akhirnya, Clyde dan Bonnie dikuburkan di kawasan perkuburan dekat dengan keluarga diorang. Maka tamatlah riwayat pasangan kekasih perompak dan pembunuh yang terkenal. Cerita ni sangat menjadi kesan besar pada Amerika Syarikat sampaikan diorang buat filem dan juga lagu. Pada 2019 dekat Netflix ada cerita tajuknya The Highwayman. Ini berkenaan tentang Bonnie dengan Clyde. Pada 1960-an ada filem tajuknya Bonnie and Clyde. Memang khas ditujukan tentang peristiwa ni. Pada 2009, Jay-Z dan juga bini dia, Beyonce, pernah merakamkan lagu untuk mengenang peristiwa ni. Jadi boleh kata rata-rata rakyat Amerika Syarikat memang tahu tentang kisah ni. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Korang ni memang betul-betul awesome lah. Okey, hingga berjumpa lagi di lain masa. Abang janji lepas ni abang akan cerita dengan cerita yang lebih baik lagi untuk pengetahuan kita semua. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.